Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Atira Menudin dalam series utama 7.45 malam hari ini 20 Januari 2021. Hospital Melaka masih mempunyai kaki tangan yang cukup untuk mengendalikan operasinya termasuk kes COVID-19 meskipun 32 kaki tangan hospital itu positif wabak berkenaan. Menurut Exco Kesihatan dan Anti Dadah Negeri, Datuk Rahmat Mariman, kesemua 32 kaki tangan hospital Melaka itu dikesan positif COVID-19 di bawah sadaran kluster Bukit Palah dan siasatan awal mendapati jangkitan berpunca daripada seorang pesakit dari Jempol, Negeri Sembilan yang dijangkiti wabak berkenaan dan mendapat rawatan di institusi perubatan itu. Ketika ditemui, beliau berkata sehingga 12 tengah hari semalam, seramai 168 individu yang merupakan kontak rapat yang dijangkiti disaring dengan 55 daripadanya masih belum mendapat keputusan. Katanya, kini Melaka mempunyai 15 kluster dan jumlah positif COVID-19 di negeri itu sehingga semalam ialah sebanyak 3,078 kes dengan 1,269 kes aktif dan 8 kematian direkodkan. Kementerian Kesihatan KKM meletakkan hospital awam dan swasta di bawah pengoperasian secara hybrid berdasarkan konsep hospital kluster di bawah Pusat Kawalan COVID-19 bersepadu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, hospital kluster itu akan beroperasi untuk merawat pesakit COVID-19 dan bukan COVID-19 mengikut arahan yang akan dikeluarkan KKM. Menurut Tan Sri Dr. Nur Hisham, sehingga Isnin, terdapat 210 hospital swasta berlesen di mana 129 hostel swasta menawarkan perkhidmatan pesakit dalam bidang perubatan dalaman. Daripada jumlah itu, 96 hostel swasta bersetuju untuk menyediakan rawatan COVID-19 di mana jumlah katil setakat ini adalah 1,252 katil, 65 katil ICU dan 54 mesin ventilator. Selain itu, bangunan kerajaan yang sesuai akan dikenal pasti di negeri atau daerah sebagai pusat pengambilan ujian calitan. Mobilisasi aset seperti kenderaan juga akan diselaraskan untuk perkhidmatan kesihatan umum supaya lebih bersepadu dan teratur. Menyentuh mekanisme pembiayaan pesakit COVID-19 oleh pihak insurans di hospital swasta, beliau berkata ia sedang diperhalusi Kementerian Keuangan, KKM, Bank Negara Malaysia dan industri insurans. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah memperkenankan solat Jumaat diadakan di semua masjid dan surau. Ini untuk memberi peluang lebih ramai orang menunaikannya secara berjemaah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP serta Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Bagaimanapun, Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, Datuk Seri Muhammad Anwar Zaini berkata, had maksimum adalah 40 jemaah dalam sesebuah masjid atau surau bagi solat Jumaat, solat fardu dan solat jenazah. Sultan Nazrin bertitah jemaah yang dibenarkan terbatas kepada warga negara Malaysia lelaki dalam lingkungan usia 16 tahun hingga 70 tahun. Aktiviti agama berunsur ilmu dibenarkan di masjid dan surau dalam ruang waktu antara selesai solat. Bagaimanapun, sebarang acara jamuan dalam atau di pekarangan masjid dan surau tidak dibenarkan. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang bakal dilaksanakan mulai 5 Februari depan dijangka lebih ketat dan memperuntukkan sekatan tertentu. Pakar virologi dari Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Madya Dr. Yahya Mat Arif berkata, langkah tidak menambah tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang akan tamat pada 4 Februari ini berkemungkinan mempunyai beberapa asas. Ia termasuk mengambil kira tanggapan masyarakat terhadap PKP fasa kedua kali ini yang disifatkan sangat longgar dan lebih mirip PKPB. Dr. Yahya berkata, sekatan perjalanan rentas negeri berkemungkinan masih dikekalkan selain beberapa prosedur operasi standard SOP bagi membendung penularan jangkitan COVID-19. Mekanisme kawalan bagi membendung penularan COVID-19 di dalam negara akan digantikan dengan PKPB selama 3 bulan sebelum kadar kes harian dijangka kembali menyusut ke 2 angka menjelang 11 Mei. Polis menahan 2 lelaki dan seorang wanita yang disyaki terlibat kes pecah rumah di Jalan Selendang 19, Taman Mewah di Kulai pada Selasa. Ketua Polis Daerah Kulai, Superintendent Tok Beng Yeo berkata, mereka ditahan dalam 2 serbuan berasingan pada jam 1 pagi di rumah masing-masing di Taman Mewah dan Kampung Melayu.
pihak polis menahan ketiga-tiga suspek yang berusia 29 hingga 33 tahun itu selepas menerima aduan daripada seorang lelaki iaitu mangsa pada jam 12.30 malam Ahad memaklumkan rumahnya di taman itu dipecah masuk. Susulan itu, sepasukan anggota dari Balai Polis Kulai menyerbu rumah suspek. Dalam serbuan itu, polis menemukan antaranya 2 buah motosikal, sebatang perakuh paik, sebuah beg kain tentera dan sebuah tabur tentera. Nilai kerugian dalam kes pecah rumah tersebut dianggarkan lebih RM1,000. Semua suspek mempunyai rekod lampau berkaitan jenayah dan dadah. Kedua-dua suspek lelaki tersebut mempunyai 15 rekod, manakala wanita itu pula mempunyai 24 rekod. Seorang wanita dilipis kerugian lebih RM80,000 selepas diperdaya sindiket Makau Scam yang menyamar pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan polis memaklumkan kononnya mangsa perlu menjelaskan tunggakan cukai. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Pahang, Superintendent Muhammad Wazir Muhammad Yusof berkata, kejadian pada 24 Januari lalu berlaku apabila mangsa berusia 36 tahun itu menerima panggilan telefon daripada seorang wanita memperkenalkan diri sebagai pegawai LHDN. Bagaimanapun, mangsa menafikan dakwaan itu dan bagi menyelesaikan masalah berkenaan, panggilan kemudiannya disambungkan kepada pegawai LHDN di Cyberjaya yang kononnya pegawai operasi cukai. Selepas semakan dibuat, suspek memberitahu mangsa terbabit kes pengubahan wang haram membabitkan wang RM228,000 menggunakan akaun didaftarkan menggunakan namanya. Mangsa yang berasa ditipu kemudiannya membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Lipis. Kes ini disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiasaan kerana menipu dan sabit kesalahan boleh dipenjara maksimum 10 tahun serta sebat dan boleh didenda. Parti Pejuang Tanah Air mempertimbangkan untuk menggunakan logo amanah untuk bertanding dalam pilihan raya jika pendaftaran parti tidak berjaya. Timbalan Presiden Pejuang Datuk Marzuki Yahya berkata ini untuk memastikan Pejuang dapat bertanding secara sah. Beliau berkata, walaupun pendaftarannya ditolak pendaftar Pertubuhan ROS, Pejuang tetap akan menghantar wakil dalam pilihan raya umum. Pihaknya sedang merunding kerjasama dengan Amanah, termasuk menggunakan panji Amanah dalam pilihan raya umum akan datang. Tegas beliau, Pejuang bukannya mahu mengambil alih atau bergabung dengan parti lain, tetapi mahu bekerjasama untuk menghadapi pilihan raya umum. Menurutnya lagi, Pejuang masih belum berbincang mengenai jumlah kerusi dan kerusi mana yang akan ditandingi dalam pilihan raya tersebut. Selain Pejuang, Ikatan Demokratik Malaysia merupakan satu lagi parti yang mana permohonan pendaftarannya ditolak pada 6 Januari lalu. Selanjutnya, Rizaini Roslan akan menemui anda selepas ini untuk laporan cuaca. Yeay, abang balik. Abang boleh tak nak peluk? Tak boleh, Dik. Alah, boleh lah. Dah lama tak jumpa. Rindu. Boleh. Rasanya mak sayang Dini lebih daripada Dina. Ish, mana ada. Mak sayang sama je. Dina, Dini, nak makan apa? Dini nak Maggi kari lah. Nak mi goreng. Pergi kari ya? Kan dah agak. Mak sayang Dini lebih. Kini nikmati juga Maggi Kari dengan cara goreng bersama gabungan 12 rempah dan cili sebenar yang dimasak hingga pecah minyak. Ditambah kelazatan bahan segar. Dina, Dini. Maggi kari untuk Dini dan mestilah Maggi mi goreng untuk Dina. Rasanya mak lebih sayangkan Dina.
Dua-dua mak sayang. Lazatnya Maggi Kari dengan 2 cara. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton series utama 27 Januari 2021. Saya Luzani Ruslan membawakan laporan cuaca untuk hari ini untuk anda di luar sana yang ingin merancang aktiviti seharian hari ini. Pada ketika ini, negara kita masih lagi menerima pengaruh angin yang dominan dari arah timur laut dengan kelajuan yang kencang iaitu sekitar 40 hingga 50 km sejam. Oleh sebab itu, ianya boleh mengakibatkan ketinggian ombak di utara Laut Cina Selatan mencecah 2.5 hingga 3.5 meter. Justru itu, Met Malaysia menerusi laman sesawangnya masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora, tetapi di bahagian utara Laut Cina Selatan iaitu perairan Condor dan Reef North dengan amaran kategori pertama yang berwarna kuning. Amaran tersebut berkuat kuasa hari ini sehingga 31 Januari 2021. Keadaan ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti menangkap ikan, sukan dan rekreasi laut. Orang ramai dinasihatkan agar tidak turun ke laut dalam buat masa ini. Keadaan cuaca semasa pula menunjukkan hujan dan ribut petir sudah mula terbentuk di negeri Perlis, utara Kedah dan Perak, selatan Pahang dan tengah negeri Sarawak yang dijangka akan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Pergerakan awan hujan tersebut adalah ke arah barat daya. Justru kawasan seperti Pulau Pinang dan ke pedalaman Negeri Sembilan juga dijangka dalam keadaan lembap menjelang awal malam nanti. Manakala negeri-negeri lain berada dalam keadaan tidak hujan dan dijangka sehingga pagi esok. Seterusnya kita beralih ke paparan model numerical hujan untuk cuaca untuk pagi dan petang esok. Menerusi model tersebut dijangkakan rantau negara dalam keadaan tidak hujan. Namun menjelang petang, hujan dan ribut petir dijangka berpotensi untuk berlaku di utara Semenanjung yang melibatkan negeri Pulau Pinang dan Perak serta di bahagian barat negeri Sarawak dan bahagian pedalaman Sabah. Justru sebelum anda keluar dari rumah, pastikan anda bersedia untuk keadaan hujan pada sebelah petang. Baiklah, sebelum kita berpisah, ikuti ramalan cuaca 3 hari bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan dengan perkembangan sukan. Selangor FC mengikat kontrak pemain dari Switzerland, Oliver Buff, untuk memperkuatkan barisan tengah pasukan itu bagi mengharungi kempen Liga Malaysia Liga M musim 2021. Selangor FC mengesahkan mendapatkan khidmat pemain baharu kelimanya itu berasal dari Baden, Switzerland yang mesra dengan panggilan Oli. Menurut pasukan Gergasi Merah itu, Oli pernah membarisi skuad remaja Switzerland dan beraksi dalam beberapa kejohanan antarabangsa termasuk Sukan Olimpik 2012 di London selain menjulang kejuaraan Piala Dunia bawah 17 bersama negaranya pada 2009.
Menurut kenyataan itu, pemain tengah berkenaan melebarkan pula keriernya ke Cyprus dengan menyertai pasukan Division 1, kelab Anorthosis Famagusta dan kembali ke negara asalnya, Switzerland, untuk beraksi selama 1 musim bersama kelab Division 2, Grasshopper Club Zurich. Justru, kata Selangor FC, skuad Merah Kuning itu merupakan kelab bola sepak Asia pertama disertai Oli untuk mengembangkan lagi keriernya dalam sukan berkenaan. Liga Bola Sepak Malaysia MFL membuat keputusan untuk membatalkan saingan Piala FA manakala sepak mula Liga Malaysia Liga M 2021 ditunda ke 5 Mac susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara kecuali Sarawak sehingga 4 Februari ini. Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Datuk Abdul Ghani Hassan berkata, keputusan itu untuk mengeluarkan saingan Piala FA daripada kalender musim ini perlu dilaksanakan bagi memastikan keseimbangan jadual dan mengelak pasukan terbeban dengan jadual padat sekaligus memberi impak kepada kualiti Liga M. Sementara itu, Abdul Ghani berkata keputusan untuk meminda tarikh permulaan Liga dari 26 Februari dicapai menerusi mesyuarat khas ahli Lembaga Pengarah MFL secara dalam talian. Selain itu, turut mengambil kira pandangan dan persetujuan daripada wakil-wakil pasukan dalam satu taklimat khas semalam. Beliau berkata, MFL akan menyediakan beberapa mekanisme seperti Producer Operasi Standard SOP, latihan yang lebih ketat dan SOP kem latihan berpusat secara kuarantin bagi memastikan saingan musim ini berjalan lebih efektif dan selamat selain menghindari segala prospek pandemik COVID-19. Thomas Tuchel mengadakan pertemuan pertama dengan pemain Chelsea di pusat latihan Cobham semalam selepas menggantikan Frank Lampard sebagai pengurus pasukan. Tuchel, bekas pengendali Borussia Dortmund dan PSG, tiba dengan pasukannya berada di kedudukan ke-9 Liga Perdana Inggeris selepas aksi merudum sejak kebelakangan ini. Mikel Arteta memuji ketahanan Arsenal ketika mereka membalas dendam tersingkir daripada Piala FA di tangan Southampton dengan kemenangan 3-1 dalam Liga Perdana awal pagi tadi. Skuad Arteta menyaksikan gelaran juara bertahan Piala FA milik mereka ditamatkan menerusi keputusan 1-0 pada pusingan keempat di St Mary Sabtu lalu. Namun Arsenal membalas dengan kejayaan selesa ketika mereka kembali ke Southampton 4 hari kemudian. Tidak mempedulikan gol Stuart Armstrong buat tuan rumah, Arsenal kembali di depan dengan hasil gol Nicolas Pepe, Bukayo Saka dan Alexandre Lacazette. Arsenal kini di kedudukan ke-8 Liga selepas kemenangan ke-5 dalam 6 perlawanan terakhir Liga, meletakkan mereka di landasan tepat sebelum kunjungan awal pagi Ahad ini berdepan pencabar utama Manchester United. Selepas hampir jatuh ke zon penyingkiran pada Disember, Arsenal kini hanya 5 mata di belakang 4 pasukan teratas. Kita akan beralih ke perkembangan antarabangsa selepas ini. Ramainya yang ingkar PKP, banyak kita rugi ni tahu. Kena bayar denda, rugi. Kes naik, rugi. Masa, tenaga, rugi. Kita rugi, semua rugi. Patuh arahan. Kalau duduk rumah, lagi bagus. Bantu petugas barisan hadapan kita, okey? Ingat, amal 3W. Wash, wear, warn dan elak 3S. Tempat sesak, tempat sempit, sembang dekat-dekat. Jangan leka, terus waspada. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Bertemu kembali, kita ke perkembangan antarabangsa. Sekurang-kurangnya, satu letupan kuat menggegarkan Riyadh pada Selasa 3 hari selepas Arab Saudi meminta satu serangan di ruang udara ibu negara itu. Media dan penduduk tempatan melaporkan letupan itu menggegarkan kediaman penduduk ibu negara Arab Saudi itu sekitar jam 1 tengah hari. Di media sosial, beberapa penduduk turut mendakwa mendengar bunyi 2 letupan. Setakat ini, tiada maklum balas dikeluarkan pihak berkuasa Arab Saudi yang menerima beberapa serangan peluru berpandu atau dron pemberontak Houthi di Yaman sejak 2015.
Sabtu lalu, media negara itu melaporkan gabungan diketuai Arab Saudi yang menyokong kerajaan Yaman menentang pemberontak Houthi memaklumkan berjaya memintas dan memusnahkan sasaran udara musuh yang menuju ke arah Riyadh. Bagaimanapun, kenyataan ringkas itu tidak menyatakan sumber serangan itu, manakala pemberontak Houthi memaklumkan tidak terbabit dengan serangan berkenaan. Lapangan terbang antarabangsa Raja Khalid di Riyadh memaklumkan beberapa penerbangan terpaksa ditangguhkan susulan insiden Sabtu lalu itu. Arab Saudi mengetuai campur tangan tentera menentang pemberontak Houthi sejak 2015 dan sudah beberapa kali menjadi sasaran serangan rentas sempadan. Kira-kira 100 pemberontak terbunuh bulan ini dalam serangan bersama oleh tentera Perancis Mali di Afrika Barat, iaitu di pusat negara tanpa undang-undang itu. Menurut tentera Mali dalam laman webnya, kira-kira 20 pejuang pemberontak turut ditahan dan beberapa motosikal dan peralatan perang dirampas. Mali bergelut dengan pemberontakan yang meletus di utara negara itu pada 2012 sebelum merebak ke bahagian pusat dan kemudian merebak ke Burkina Faso dan Niger yang sering menimbulkan persaingan etnik. Perancis yang juga bekas pentadbir jajahan Mali pertama kali campur tangan di negara itu pada 2013 untuk membantu membawa pulang pemberontak yang sedang menuju ke Bamako. Ia kini mempunyai 5,100 tentera yang dikerahkan di wilayah Sahel Afrika sebagai sebahagian daripada operasi Barkhane. Terdahulu bulan ini, tentera Perancis mengesahkan membunuh 15 pemberontak berhampiran sepadan Mali dengan Burkina Faso di mana kumpulannya dikaitkan dengan Al-Qaeda bergerak aktif. Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov dan rakan sejawatannya dari Iran Muhammad Javad Zarif menandatangani perjanjian kerjasama keselamatan cyber, lapor agensi berita Rusia TASS. Menurut Lavrov, pihaknya telah menandatangani perjanjian antara kerajaan mengenai kerjasama dalam memastikan keselamatan maklumat. Tambah Menteri Luar Rusia itu, dokumen tersebut memberi peluang untuk menyelaraskan kegiatan mereka memandangkan isu masalah cyber yang semakin penting dan kesan peningkatannya terhadap hubungan antarabangsa serta situasi di pelbagai negara. Angka kematian COVID-19 di Britain kini melepasi 100,000 semalam. Perdana Menteri Boris Johnson berkata adalah sukar untuk menghitung kerugian yang dialami oleh keluarga Britain selepas negaranya menjadi negara Eropah pertama yang melepasi 100,000 kematian akibat COVID-19. United Kingdom kini bergelut untuk melawan gelombang ketiga yang lebih ganas yang dikaitkan dengan varian baharu yang muncul di negara itu sebelum Christmas, sebelum merebak ke puluhan negara di seluruh dunia. Perdana Menteri Britain Boris Johnson berkata kerajaannya yang menghadapi kritikan atas tanggapan awalnya terhadap wabak itu melakukan segala yang mereka mampu untuk meminimumkan penderitaan dan kehilangan nyawa. Lebih setahun sejak pertama kali muncul, COVID-19 masih terus berleluasa di banyak tempat di dunia dengan jumlah kematian global sebanyak 2.1 juta dan jangkitan pantas menghampiri 100 juta. India semalam mengarahkan 2,000 tentera ke New Delhi selepas ribuan petani bertempur dengan polis dalam protes menentang usaha reformasi berkaitan pertanian di bandar itu. Sejumlah traktor yang melakukan konvoi merempuh sekatan di sekitar Delhi untuk berkumpul di suatu tempat di mana mereka cuba melawan dan bertahan meskipun berdepan gas pemedih mata. Dalam kejadian itu, seorang petani terbunuh namun disifatkan polis sebagai kemalangan selepas traktor dinaikinya terbalik selepas melanggar penghadang. Menurut kenyataan rasmi, sekurang-kurangnya 86 anggota polis turut cedera dalam insiden itu. Petani turut menguasai Radford yang menjadi lokasi pemimpin memberikan ucapan Hari Kemerdekaan pada Ogos dengan memasang lambang mereka sendiri di tiang bendera. Susulan kejadian itu, Menteri Dalam Negeri Amit Shah mengarahkan 15 pasukan tentera untuk meningkatkan pasukan keselamatan di ibu kota. Goldman Sachs bertindak memotong gaji Ketua Pegawai Eksekutif David Solomon sebanyak $10 juta Amerika sepanjang tahun lalu berikutan pembabitan dan peranan bank itu dalam skandal rasuah One Malaysia Development Berhad 1MDB. Maklumat itu diperolehi melalui fail dokumen semalam yang menjelaskan bahawa gaji tahun lalu Solomon berkurangan kepada 17.5 juta USD akibat pemotongan itu. Goldman Sachs mengaku bersalah pada Oktober lalu terhadap peranannya dalam skandal dan bersetuju membayar hampir $3 bilion Amerika untuk menutup siasatan Amerika Syarikat. Pegawai dokumen yang turut memperincikan potongan gaji bagi Ketua Pegawai Operasi John Waldron dan Ketua Pegawai Kewangan Stephen Sher.
Pegawai tersebut berkata ketiga-tiga mereka tidak menyedari pembabitan firma itu dalam sebarang kegiatan tidak sah ketika syarikat mengatur urus niaga transaksi bond 1MDB. Pihak lembaga melihat isu 1MDB sebagai satu kegagalan dalam institusi. Baik, seterusnya kita beralih ke perkembangan ekonomi. Bursa Malaysia dibuka tinggi pagi tadi disokong oleh minat belian ke atas beberapa kaunter produk pengguna dan perkhidmatan terpilih di tengah sentimen pasaran Asia yang berhati-hati. Indeks utama dibuka 9.75 mata, lebih tinggi pada 1,585.06. Jumlah dagangan ialah sebanyak 434.04 juta unit bernilai 340.17 juta ringgit. Pada jam 9.15 pagi, indeks petunjuk utama FTSE Bursa Malaysia KLCI meningkat 16.10 mata kepada 1,591.41 daripada 1,575.31 ketika ditutup pada Selasa petang. Di pasaran lebih meluas, kaunter untung mengatasi rugi dengan 351 berbalas 192, manakala 336 kaunter tidak berubah, 1,274 tidak diniagakan dan 61 yang lain digantung. Ringgit mengukur sedikit berbanding dolar Amerika Syarikat ketika dibuka pagi tadi disokong oleh kenaikan harga minyak global. Seorang peniaga berkata harga minyak terus stabil meskipun berhadapan dengan masalah pasaran sempadan. Sementara itu, ringgit diniaga kebanyakannya rendah berbanding mata wang utama yang lain. Pada jam 9.15 pagi, mata wang utama disebut harga pada 4.04 berbanding dolar Amerika daripada 4.047 ketika ditutup petang Selasa. Namun, momentum kenaikan harga terhenti berikutan kebimbangan mengenai keberkesanan vaksin COVID-19 dan pelacarannya telah menjejaskan risiko permintaan minyak. Kontrak niaga hadapan emas di Bursa Malaysia tidak diniagakan pada sesi dagangan awal pagi tadi. Jumlah dagangan SIFA manakala kepentingan terbuka kekal sebanyak 15 kontrak. Pada jam 9.45 pagi, Januari 2021 disebut harga pada RM237 segram. Sementara Februari 2021, Mac 2021 dan April 2021 semuanya ditetapkan pada RM235 segram. Pada jam 9.30 pagi, harga emas fizikal turun 91 sen kepada RM232.37 segram daripada RM233.28 segram pada 5 petang Selasa. Baik, laporan tadi mengakhiri series utama malam ini. Teruskan menonton series media. Saya Atira Minuddin. Assalamualaikum dan selamat malam.